Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini saya paling setuju dengan Anwar Ibrahim. Saya salut Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan keputusan ini. Beliau tak tahan lagi dengan keadaan tata kelola yang ada menjadi budaya di negara Malaysia. Anwar Ibrahim akhirnya memberikan keputusan yang kita tunggu-tunggu, terutamanya saya. Apabila Anwar Ibrahim kata, hentikan amalan komision untuk projek pembangunan. Anda faham maksud komision? Kalau Anda faham, bagus. Kerana pada pendapat saya, tindakan memberikan komision dalam amalan projek pembangunan ini menyebabkan peruntukan dalam sesuatu projek itu menjadi kecil. Bayangkan kalau peruntukan dalam satu projek itu hanya, contohlah katakanlah 100,000. Tapi pemberian komisen pula dibahagi-bahagi, komisen sini, komisen sana dan sebagainya. Tinggal berapa lagi kah uang yang sebenar-benarnya boleh dibuat untuk projek, menyiapkan projek tersebut. Silap-silap tinggal 50% sahaja daripada nilai asal. Ini menyebabkan kualiti kerja yang terhasil diselesaikan itu secara otomatiknya boleh menyebabkan ianya menjadi amat teruk dan buruk. Kerana asalnya 100,000, tetapi karena tindakan perbuatan komision ini menjadikannya tinggal 80 atau 50,000 sahaja lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu amalan meminta dan memberi komision dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan, termasuk projek perumahan, dihentikan segera. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak-banyak perkara yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim hari ini, inilah yang paling saya setuju sekali. Inilah yang dikatakan reformasi tata kelola keuangan yang baik untuk Malaysia. Menegaskan perkara itu, Perdana Menteri berkata, kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat daripada menjalankan operasi mereka dan memperoleh keuntungan. Namun amalan memberi komision kepada mana-mana menteri atau parti politik tidak seharusnya berlaku. Yang ini benar-benar perlu cepat-cepat dilaksanakan, cepat-cepat dibuat. Jangan sampai amalan memberi komision kepada mana-mana menteri atau parti politik ini terus berterusan, terus menjadi parah, terus menjadi menular dan barah dalam negara ini. Kerana ianya merugikan. Amat merugikan. Duit itu tiris begitu sahaja. Projek mungkin tak siap atau siap tapi kualitinya buruk. Manakala orang yang dapat komisen senyum-senyum dapat uang percuma. Ada keuntungan syarikat, tiada masalah. Tapi janganlah potong RM 10 juta atau RM 15 juta untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan, kata Anwar Ibrahim. Ini betul-betul satu pendedahan rahsia yang saya tak sangka. Dengar-dengar di tepi jalan raya, di kedai kopi, di kedai dobi. Orang cerita-cerita, kita tak percaya sangat sebab tak ada bukti. Kita tak berani mengiyakannya. Tapi kalau Anwar Ibrahim sendiri yang kata, begini, ada keuntungan syarikat, tiada masalah, kata Anwar Ibrahim. Saya setuju. Keuntungan itu adalah habuan kepada mereka yang bekerja keras. Tapi kata Anwar Ibrahim, ini pendedahan yang kita tunggu-tunggu. Tak pernah kita sangka berani dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Perdana Menteri yang lain, saya tak pernah dengarlah. Pernahkah mereka cakap atau tidak, saya pun tak pasti. Tapi Anwar Ibrahim kata, janganlah potong 10 juta atau 15 juta untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Jadi maknanya Anwar Ibrahim menyatakan, memang amalan ini pernah berlaku sebelum ini. Bayangkanlah saudara, potongan sehingga 10 juta, sehingga 15 juta. Kalau itu uang hanya 20 juta, 100 juta, 10 juta, free dapat diberikan kepada menteri atau parti politik menurut Anwar Ibrahim. Kata Anwar Ibrahim, ini yang merosakkan. Adakah Anda setuju dengan pendapat ini? Adakah Anda setuju dengan apa yang didedahkan oleh Anwar Ibrahim ini? Kalau Anda setuju, sila tinggalkan dalam ruangan komen Anda. Saya setuju. Saya faham ramai yang marah saya kerana menyinggung hal ini. Tapi semua orang tahu. Tanyalah pemaju wilayah persekutuan.
Kata beliau lagi, adakah saya betul atau salah? Atau saya sengaja membesar-besarkan? Atau saya bercakap benar? Soal Anwar lagi. Hakikatnya, semua mengakui ini telah menjadi amalan. Jadi kita harus hentikan amalan buruk ini, katanya, ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjajah Madani di Desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur hari ini. Perdana Menteri berkata adalah lebih baik peruntukan komision berkenan dipulangkan kepada rakyat dengan mewujudkan banyak pembangunan projek seimbang, meliputi pembinaan projek perumahan bagi rakyat berpendapatan rendah dan pusat penjajah yang lebih tersusun. Merujuk Ibu Negara Kuala Lumpur yang kini berkembang pesat dan dipacu pembangunan, Anwar berkata, kerajaan perpaduan menetapkan syarat agar dalam pembinaan projek perumahan terbaru atau baharu, ia perlulah seimbang bagi mewujudkan sebuah ibu kota prihatin, ibu kota madani. Beliau berkata ini bagi memastikan terutama golongan berpendapatan rendah tidak disisihkan daripada arus pembangunan, manakala kerajaan dan pihak swasta berperanan penting dalam memastikan lebih banyak perumahan untuk golongan berpendapatan rendah dibina. Bagi meningkatkan lagi daya huni bandaraya itu, Anwar berkata kawasan lapang dan kawasan hijau di sekitar projek perumahan perlulah diwujudkan atau dikekalkan agar tidak hanya menjadi hutan kota. Selain pemaju perlu mewujudkan pusat atau gerai penjajah yang sistematik bagi memudahkan rakyat, kata Anwar Ibrahim. Saya nak satu anjakan besar bahawa dalam 1-2 tahun orang tahu Kuala Lumpur terkenal dengan mercu tanda baik, hotel besar dan gerai yang bersih dan ada tahap keindahan, katanya lagi. Terdahulu, Anwar merasmikan Majlis Pecah Tanah di kawasan seluas 1.4 hektar yang menyaksikan sebanyak 110 unit rumah mampu milik, iaitu residensi wilayah dan residensi prihatin madani, bakal ditawarkan kepada kumpulan sasar M40 dan ke bawah yang belum memiliki kediaman. Turut hadir pada majlis itu Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Kamarul Zaman Mat Saleh dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, adakah anda juga teruja dengan pendedahan berani Anwar Ibrahim ini? Hentikan amalan komision untuk projek pembangunan. Anwar juga berkata, ada keuntungan syarikat tiada masalah. Tapi janganlah potong 10 juta ringgit atau 15 juta ringgit untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan, kata Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru beberapa hari angkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Akhirnya, ini yang ditemukan oleh netizen yang benar-benar mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. 2 hari, 3 hari selepas menjadi Menteri Besar, rupa-rupanya ini kejadian malang yang berlaku terhadap Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Ini apabila daripada Harapan Daily menulis tajuk Halaluna Wa Harumukum, sindir netizen kepada Syahrir Sulaiman. Sindiran ahli parlimen Bacok Syahrir Sulaiman dalam debat beliau dengan Rafizi Ramli bahawa penghulu di kawasan beliau tidak ada yang juga menjadi bendahari, terjawab apabila pelantikan Menteri Besar dan Exco Terengganu dibuat. Semalam, Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar mengumumkan beliau juga memegang Exco Kewangan dan 3 lagi portfolio dalam kerajaan negeri selain Menteri Besar. Ini yang menjadi perdebatan daripada netizen. Mereka bertanya, mengapa Menteri Besar Terengganu ini yang sudahlah mempunyai jawatan sebagai Menteri Besar, kini
turut memegang portfolio Exco Keuangan dan 3 lagi portfolio yang lain. Mereka bertanya bagaimana beliau dapat melaksanakan tugas itu dengan efektif dan efisien. Dengan masa yang terhad, dengan kekangan waktu yang terhad, bagaimana Menteri Besar Terengganu ini dapat melakukan yang efektif, kata mereka. Selain daripada itu, menjadi tanda tanya netizen juga ialah tidak ada lagi kah menteri-menteri ataupun bukan menteri, YB yang baru menang baru-baru ini yang berkualiti, tiadakah yang berkualiti sehingga tak boleh dilantik memegang 3 lagi jawatan yang lain? Kata mereka, lebih baiklah Menteri Besar Terengganu ini hanya ambil Menteri Besar dan Exco Keuangan. 3 portfolio yang lain berilah kepada orang yang lain, kata mereka memberi nasihat kepada Menteri Besar Terengganu ini. Tetapi menjadi persoalan lagi, tiada orangkah yang layak, tiada orangkah yang sudah menang adun baru-baru ini, Dewan Undangan Negeri baru-baru ini, yang layak dilantik untuk memegang portfolio tersebut, soal mereka lagi. Selain itu, dalam debatnya dengan Menteri Ekonomi, Shahir menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau juga memegang jawatan Menteri Keuangan. Ia dijawab oleh Rafizi bahawa pendekatan yang dibuat oleh Anwar berbeza dengan kerajaan sebelum ini, di mana Anwar hanya memegang kuasa belanja mengurus sahaja, manakala belanja pembangunan yang terletak di bawah Menteri Keuangan dipegang oleh Menteri Ekonomi, iaitu beliau. Ekoran pengumuman Samsuri bahawa beliau juga memegang portfolio kewangan, para netizen mula menyindir Shahir. Cik Ibrahim Mohamed dalam komennya menulis, kita tunggu apa Shahir Sulaiman komen. Gani Siddiq pula menulis dengan penuh sindiran yang bermaksud, halal untukku tetapi haram untuk kamu. Wah. Rizah bin Syekh Ali pula menulis, mereka buat boleh semua. Manakala Awaluddin Arsyad pula menulis, dah tentu ada dalilnya. Kita menunggu apa komen daripada Shahir Sulaiman tentang isu pada kali ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu perkara paling mengejutkan di seluruh Malaysia. Apabila salah seorang yang diburu oleh SPRM tiba-tiba tampil memberikan pengakuan yang mengejutkan seluruh Malaysia dan pastinya juga Muhyiddin Yassin. Orang buruan SPRM enggan pulang dan mendakwa dia dianiaya. Dipetik dari malaysiakini.com. Mansur Syahad, seorang lagi individu dalam senarai orang dikehendaki SPRM, akhirnya tampil dan berkata, dia tidak akan pulang ke Malaysia selagi dianiaya. Dia juga tidak menolak kemungkinan untuk menyaman SPRM atas dakwaan menyalahguna kuasa. Mansur berkata, dia terheret sama dalam kes itu susulan hubungan perniagaannya dengan Muhammad Adlan Berhan yang juga dikehendaki SPRM. Adlan berkahwin dengan anak kedua Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Nabilah. Saya percaya ada unsur politik dalam keseluruhan episod ini yang amat malang, kata beliau. Saya seorang ahli perniagaan serta peguam bela dan peguam cara yang mempunyai hubungan perniagaan dengan ramai orang. Dan saya terkejut kerana hubungan saya dengan Adlan menjadi sasaran, katanya dalam kenyataan hari ini. Peguam yang juga pengarah dan pemegang saham NERS Sdn Bhd itu menyangkal dakwaan bahawa beliau melarikan diri daripada menghadapi pertuduhan. Mansur, 69 tahun, berkata, dia bukan pelarian walaupun dikehendaki SPRM. Katanya, dia meninggalkan Malaysia secara sah. Namun keadaan itu digunakan terhadapnya untuk menunjukkan dia bersalah. Saya menolak naratif palsu ini dengan tegasnya, kata beliau lagi. Netizen mula menulis dalam ruangan komen dengan mengatakan bahawa kalau benar kenapa takut? Kalau salah tentulah takut, kata mereka. Dan pepatah pun mula berlegar di dalam komen netizen.
Berani kerana benar, takut kerana salah, kata mereka. Kalau benar, orang buruan SPRM ini, yaitu Mansur Syahad, tidak melakukan kesalahan, kata netizen, bagaimanapun beliau dianiaya, beliau tidak akan bersalah kerana Allah akan menolong beliau. Tapi, kenapa beliau tak nak pulang, kata mereka. Bagaimanapun, apapun yang akan terjadi, kalau memang dia tak bersalah, dia akan dilepaskan dan terlepas juga. Tapi bagaimanapun dia melarikan diri, kalau dia memang bersalah, dia tetap akan bersalah. Bagaimana dia tidak disebut sebagai seorang pelarian kalau dia tak nak pulang ke Malaysia dan belum lagi pulang ke Malaysia. Jadi saudara-saudara sekalian, alasan yang diberikan oleh Mansur saat ini menjadi pertikaian dalam media sosial sekarang ini oleh netizen. Alasan yang digunakan oleh Mansur Syahad untuk tidak pulang setakat ini ke Malaysia ialah kerana beliau berkata dia tidak akan pulang ke Malaysia selagi dianiaya. Menjadi persoalan daripada netizen di seluruh Malaysia ialah apa yang maksudkan dianiaya tersebut. Mereka bertanya, adakah tindakan SPRM mahu menyiasat Mansur saat itu sebagai dianiaya, kata mereka. Kalau begitu, kata netizen, semua yang disiasat, semua orang yang disiasat oleh SPRM, adakah mereka teraniaya, kata mereka. Dan mereka berharap supaya Mansur Syahad dan menantu Muhyiddin Yassin segera pulang seperti mana yang diarahkan oleh SPRM. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Newty Channel. Akhirnya, Anwar Ibrahim tak tahan lagi. Akhirnya dengan padu memberikan nasihat kepada Muhyiddin Yassin. Kami tetap kekal 3 ke negeri. Majoriti 2/3 tak berubah. Logik apa suruh saya berhenti? Anwar templak Muhyiddin. Padu sungguh kata-kata Anwar Ibrahim ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas seteru politiknya Muhyiddin Yassin kerana mendesak dirinya supaya berundur susulan prestasi buruk Pakatan Harapan BN pada pilihan raya negeri Sabtu lalu. Bercakap kepada pemberita pagi ini, Anwar mempersoalkan logik di sebalik desakan pengurusi Perikatan Nasional PN itu dan berkata, gabungan PHBN masih menguasai majoriti di parlimen. Dia buat perkiraan apa, kata Anwar Ibrahim. Kita kekal kemenangan di 3 negeri. Kita masih dapat majoriti 2/3 ahli parlimen. Saya nasihatkan dia tumpu kes di mahkamah, katanya kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pecatana Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjajah Madani di Desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur hari ini. Sehari selepas pilihan raya PRN di 6 negeri, Muhyiddin berkata kemenangan besar gabungan PN yang diterajui PAS dan Bersatu adalah tanda rakyat menolak kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Justru katanya mereka perlu meletakkan jawatan dengan serta-merta. Pada PRN 12 Ogos itu, PHBN kekal di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, manakala PN juga terus berkuasa di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, Anwar juga tidak bersetuju dengan pendapat sesetengah pihak yang menyalahkan orang Melayu susulan prestasi buruk Pakatan Harapan PHBN dan dalam 6 pilihan raya negeri yang berakhir Sabtu lalu. Kata Anwar Ibrahim, keputusan tersebut yang menyaksikan gabungan itu tewas di banyak kerusi majoriti Melayu, sebaliknya harus dijadikan sebagai cabaran oleh PH dan BN untuk menyantuni rakyat supaya memahami konsep Madani. Ia mengambil masa. Saya tidak setuju sesetengah pihak menyalahkan orang Melayu. Menyalahkan kononnya kefahaman mereka bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama, menakut-nakutkan Cina dan DAP. Saya tak setuju, kata Anwar Ibrahim. Ini satu cabaran dan kita cuba menyantuni dan jelaskan kepada mereka
kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, cukup padu nasihat Anwar Ibrahim ini kepada pimpinan Perikatan Nasional dan khususnya pengerusi Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin. Apabila Anwar Ibrahim kata, kami kekal 3 negeri dan majoriti 2/3 tak berubah di parlimen. Logik apa suruh saya berhenti sebagai Perdana Menteri, kata Anwar Ibrahim. Anwar padu menumplak Muhyiddin Yassin. Anwar berkata, dari mana Muhyiddin buat perkiraan? Dia buat perkiraan apa? Kita kekal kemenangan di 3 buah negeri dan kita masih ada majoriti 2/3 di parlimen. Kata Anwar, saya nasihatkan Muhyiddin tumpu kes di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak tahan lagi dengan cakap-cakap daripada Perikatan Nasional dan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin, akhirnya Anwar Ibrahim tampil berkata, tampil mengatakan sendiri satu ucapan, nasihat, gesaan kepada Muhyiddin Yassin yang pastinya mengejutkan semua orang. Bayangkan Anwar Ibrahim yang jarang-jarang sekali bercakap mengenai perkara seperti ini, sudah tak tahan lagi akhirnya mengatakannya. Dia tak pernah kata seperti ini, tapi kali ini selepas dipersenda dan selepas dipaksa untuk mengundurkan diri, meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, ini komen Anwar Ibrahim yang paling padu sekali. Anwar nasihatkan Muhyiddin agar fokus kepada kes mahkamah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihatkan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin agar memberikan fokus untuk menyelesaikan kes mahkamah yang beliau hadapi. Beliau berkata demikian ketika mengulas gesaan Muhyiddin agar Anwar meletakkan jawatan selepas pilihan raya 6 negeri baru-baru ini. Kata Anwar Ibrahim, kami berjaya kekalkan 3 negeri yang kami kuasai. Kami juga ada 2/3 sokongan dari ahli parlimen. Jadi, apa yang dia cakap ini? Apa yang Muhyiddin sebenarnya cakap ini? Kata Anwar Ibrahim. Saya nasihatkan Muhyiddin, kata Anwar Ibrahim, lebih baik dia fokus kepada kes beliau. Kata Anwar ketika mengulas dakwaan Muhyiddin itu selepas majlis pecah tanah residensi wilayah hari ini. Muhyiddin mendakwa Anwar Ibrahim dan Tan Sri Ahmad Zahid Hamidi bertanggungjawab dengan kononnya kekalahan Pakatan Harapan dan BN dalam PRN lepas. Ekoran itu beliau mendesak mendesak Anwar dan Zahid meletakkan jawatan, padahal yang gagal adalah PN yang mengatakan mereka akan menang 6 negeri dalam PRN lepas. Saudara-saudara sekalian, yang lebih mengejutkan lagi ialah seperti yang dikatakan oleh Puan Zarkasi, kata beliau, kenapa Muhyiddin waktu dulu kalah teruk di Melaka dan di Johor dalam pilihan raya kecil negeri Melaka dan di Johor, kenapa Muhyiddin tidak letak jawatan kalau benar dia bertanggung jawab? Kalau benar dia mengatakan mahu supaya Anwar Ibrahim letak jawatan dan Zahid, dia kata, Puan Zarkasi kata, kenapa Muhyiddin dulu pun tak letak jawatan padahal waktu itu pun dia kalah teruk juga, kata beliau lagi. Jadi daripada memulangkan paku keras kepada Anwar dan Zahid, lebih baik fikir-fikir dahulu, kata beliau lagi. Kerana perbuatan Muhyiddin seperti itu yang memaksa, mendesak Anwar Ibrahim dan Zahid letak jawatan seakan-akan meludah ke langit kena muka sendiri, kata Puan Zarkasi. Perbuatan itu sebenarnya perbuatan yang mana mengorek, menggali kubur sendiri dan menyebabkan diri sendiri dalam masalah yang besar, kata Puan lagi. Jadi, saudara-saudara sekalian, nasihat Anwar Ibrahim kepada Muhyiddin adalah supaya Muhyiddin fokus kepada kes mahkamah.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.